Kali pertama kita berjumpa di Facebook Hijauan Baba dan jom ya. Nama saya Jess, saya adalah MC untuk malam ini. Selamat datang ke Bengkel Pekebun Cikgu Hans. Malam ini, Cikgu Hans akan berkongsi maklumat tentang cara-cara yang sihat dan selamat untuk mengawal atau mengurangkan ulat-ulat yang suka muncul di kebun kita. Kadang-kadang pokok tiba-tiba jadi potal je ataupun jadi layu walaupun kita tak tabur pajakan. Jadi mari kita sharekanlah seminar ini sekarang, mengajar kawan-kawan yang suka tanam, menanam, bersama-sama belajar berkebun dengan Cikgu Hans pada malam ini. Bengkel malam ini akan dijalankan di Facebook Live dan juga pada waktu yang sama akan dilancarkan di Zoom juga. Jadi kawan-kawan yang ada di Zoom, halo. Jadi kawan-kawan yang ada di Zoom, sementara perkongsian Cikgu Hans, mic para peserta akan ditutup automatically. Jadi dan juga malam ini kami adalah menggunakan webinar. Jadi peserta-peserta peserta tidak dapat menjumpa peserta yang lain juga. Jadi jangan takut, jangan ingat hanya you seorang dalam Zoom ini saja. Okey. Dan kalau para hadirin di Zoom ada sebarang pertanyaan, boleh tekan itu butang chat. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tuliskan soalan-soalan anda di chat room sini saja. Nanti sewaktu itu sesi soal jawab, kami akan bacakan soalan-soalan anda. Dan halo kawan-kawan yang ada di Facebook. Dan kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh tuliskan soalan anda di komen sahaja. Dan soalan yang nanti kami akan jawablah itu soalan pada sesi soal jawab kita. Jadi seminar malam ini adalah dianjurkan oleh Baba. Baba adalah pengirang barang-barang berkebun yang kreatif. Kami mengeluarkan produk yang mesra alam dan mempromosikan penanaman secara organik. Pertanian organik adalah penting untuk memelihara tanah dan alam sekitar. Kami selalu berkongsi maklumat dan cara-cara berkebun organik supaya lebih banyak orang memahami kepentingannya untuk kesihatan kita juga. Dan juga kita boleh menikmati keseronokan menanam dengan lebih senang. Seterusnya, saya akan bacakan sedikit biodata yang ringkas tentang Cikgu Hans. Cikgu Hans menamat pengajian beliau dari Iowa State University of US dengan Agriculture Biosystem Engineering Honor Degree. Beliau berpengalaman mengurus ladang di Amerika seluas 2,000 ekar selama 2 tahun. Selain itu, beliau selalu menghadir seminar antarabangsa yang berkenaan dengan pertanian organik dan juga berpengalaman sebagai pekebun organik dan menyertai latihan-latihan perkebunan organik di Taiwan. Kini, Cikgu Hans aktif di perkebunan organik di Malaysia. Sudah lebih daripada 5 tahun, beliau memberi bimbingan dan berkongsi maklumat perkebunan organik di Malaysia. Jadi dengan tidak membacakan masa para hadirin, kami mempersilakan Cikgu Hans. Semua boleh memberikan tepukan kuat di depan kamera ya. I boleh nampak ya? Okey, mempersilakan Cikgu Hans. Okey, selamat malam saudara-saudari. Okey, saya Cikgu Hans dari Baba Gardening. Tujuan kami menganjurkan bengkel berkebun tersebut, kami harapkan saudara-saudari kawan-kawan boleh belajar lagi beberapa cara sihat dan selamat lagi untuk mengawal makhluk perosak atau menjaga pokok bunga secara sihat. Hari ini versi ini adalah versi perkebunan rumah.
Okey, saya minta maaf daripada saudara-saudari kerana saya tahu mungkin ada yang peladang besar yang mari di sini untuk mendengar bengkel tersebut. Okey, tapi hari ini adalah untuk versi perkebunan rumah terlebih dahulu. Jadi pada masa kelak kami ada versi ladang, kami akan beritahu saudara-saudari lagi. Tapi konsep ini tak berapa beza kerana dari segi pengawalan makro perosak tak beza banyak. Okey. Kebelakangan ini banyak kawan beritahu saya mereka tanam mula bertanam di rumah. Okey, ada yang tanam pokok, ada yang tanam bunga, ada yang tanam sayur, tanam banyak jenis tumbuhan sekali dan post pada Facebook, Instagram dan banyak-banyaknya. Memang kalau kami start berkebun di rumah memang ada kebaikannya. Okey, contohnya menstabilkan emosi dan mengurangkan tekanan, memperbaik fungsi badan, meningkatkan kesihatan mental, memperbaik kualiti persekitaran rumah, memupuk estetika dan pemikiran kreatif dan memperbaik hubungan kekeluargaan. Wah, semua kebaikannya. Kami ada kawan memang menghadapi beberapa masalah semasa proses perkebunan tersebut. Contohnya, mereka tak tahu berapa banyak air saya perlu sirangkan kepada tumbuhan, berapa baja saya perlu taburkan kepada tumbuhan, macam mana saya semaikan itu buat semaian dengan cara yang betul, macam mana saya boleh mengawal ulat-ulat atau kulat-kulat. Wah, banyak masalahnya. Hari ini kami fokus pada masalah serangga dan kulat perosak. Okey, ini adalah fokus untuk topik ini. Okey, biasanya kalau kami ada masalah tersebut itu racun itu ulat perosak dan kulat perosak. Kami perlu pergi ke kedai dan tanya mereka macam mana buat kami boleh mengawalkan mereka. Biasanya mereka cadangkan gunakan racun kimia. Racun kimia yang biasa didapati di pasaran adalah seperti 505 Sapermetrin Malathion. Ini ketika memang itu botol sangat kecil, 100 ml saja, sangat murah dan memang sangat pekat. Okey, tapi mungkin kalau kami banyak bergantung pada racun kimia tersebut, badan kami mungkin ada risiko negatif. Contohnya 505 chlorpyrifos, orang dewasa yang menghisap chlorpyrifos dengan jangka panjang akan mendapat 35% lebih risiko tinggi untuk menghidapi kanser paru-paru. Kalau sapermetrin, pendedahan jangka panjang terhadap sapermetrin akan mencerdaskan perkembangan hormon biasa dan mencerdaskan fungsi keupayaan beranak. Kalau Malathion merupakan racun saraf, sistem saraf. Okey. Bukan sahaja efek pengguna sahaja, tapi mengikut kajian setiap 10 kali ganda bertambah sisa Malathion dalam badan ibu bapa kanak-kanak akan dijejas bertambah 55% sehingga 72% lebih tinggi risiko untuk menghidapi ADHD atau hyperactivity. Jadi sekarang memang di sekolah kami tengok banyak kanak-kanak yang tak boleh duduk diam-diam dan ada masalah pembelajaran. Kalau untuk tumbuhan sakit reput, okey, kedai-kedai mungkin cadangkan racun kulat kimia. Okey, tapi biasanya racun kulat kimia tersebut mengandungi logam berat yang tinggi. Kalau kami termakan logam berat tersebut, organ-organ dalaman kami mungkin akan terjejas fungsinya dan kesihatannya. Jadi kami tahu, okey, gunakan racun kimia akan membawa risiko negatif pada badan kami. Bagaimana kami boleh mengawal makhluk perosak dengan lebih sihat dan selamat lagi? Kami perlu membezakan itulah masalah penyakit tumbuhan atau masalah ulat-ulat tumbuhan. Okey, untuk penyakit tumbuhan, terdapat beberapa gejala-gejala tumbuhan yang sakit. Contohnya ada pintik daun, ada corak daun yang aneh, adanya yang reput pangkal, reput daun, reput akar. Kami boleh tengok sini, pintik daun yang coklat, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning pun ada.
Okey, reput pangkal. Nah, tengok reput di hujung pangkal di sini. Reput bunga, reput daun. Okey, tengok kami dapat tanam sayur kadang-kala ada itu daun menjadi basah, lembab dan reput. Okey, reput akar. Okey, reput buah. Semuanya berkaitan dengan penyakit tumbuhan. Jadi, kami perlu tahu apakah jenis persekitaran yang menyebabkan penyakit reput sereri berlaku, iaitu basah dan lembab. Jadi Malaysia memang memang negara yang suka hujan. Jadi persekitaran kami adalah amat basah dan lembab. Tanah amat lembab atau udara sangat basah juga. Jadi kami senaraikan tips-tips pencegahan penyakit reput tumbuhan. Okey, pertama sekali kami boleh tinggikan peletakan basuh bunga supaya tidak tersentuh lantai atau tanah basah atau panas. Supaya air yang berlebihan boleh salurkan dengan cepat sekali, okey, dan juga itu lantai panas tak terus terkena akar kerana itu akan melukakan akar saja. Yang kedua sekali, kami boleh gunakan tanah yang memang baik pengairan dan pengudaraannya, terutamanya di Malaysia. Okey, di Malaysia banyak kawan kami terus gunakan itu tanah hitam atau tanah kuning, tanamkan tumbuhan atau sayur-sayuran. Tapi itulah bukan option yang pilihan yang baik kerana tanah tersebut tidak dapat salurkan air yang berlebihan dengan cepat. Jadi kami perlu mix and match, okey, atau beli tanah yang telah ada specialized punya formula dan tanam, okey, supaya itu air boleh keluarkan dengan cepat. Okey, kami boleh juga menyembur baja cecair kalsium dan magnesium terhadap tumbuhan, okey, untuk mempertebal kulit daun, batang, pangkal supaya kulat tidak mudah menyerang tumbuhan. Kalsium dan magnesium memang adalah neutral untuk tumbuhan supaya dia punya daun atau batang menjadi tebal sikit. Okey, tapi bagaimana kami boleh DIY sendiri? Okey, kami boleh DIY. Okey, kami boleh dapatkan 100 ml cuka semula jadi dari pasaran atau kami boleh beli cuka kayu juga. Okey, campur dengan 100 gram sebut dolomite. Itu dolomite juga boleh dapat daripada online seperti Shopee atau Lazada pun boleh. Kami campurkan sekali. Selepas campur semalam, kami campurkan 5 ml cecair dengan 1.5 punya air dan sembur dengan pada daun dan daun akan resap nutrien kalsium dan magnesium dan akhirnya daun menjadi tebal dan itu kulat atau kuman tak senang serangkan mereka. Akhir sekali, kami boleh memangkas tumbuhan secara tetap untuk menyingkirkan bahagian yang sakit. Selepas itu, semburkan bahan pemulih tumbuhan untuk meningkatkan daya upaya pertahanan tumbuhan. Apakah bahan pemulih tumbuhan? Okey, salah satu iaitu produk ini. Okey, produk ini mengandungi lebih daripada 200 jenis ekstrak tumbuhan semula jadi dan kandungan asidnya boleh mencerdaskan struktur sel kulat yang buruk tapi juga merangsang sel tumbuhan yang baru. Okey, ini boleh menjadi bahan pemulih tumbuhan selepas memangkas tumbuhan. Masalah kedua iaitu masalah serangga perosak. Okey. Yang penting sekali kalau kami ada tanah, okey, dan kami tanamkan tumbuhan di tanah, sekeliling mungkin ada rumput liar kan? Okey, kami perlu potongkan secara tetap. Kenapa? Kalau tak potong, itu rumput liar akan menjadi tempat tinggal serangga perosak juga. Kedua sekali, kami boleh buat DIY enzim sendiri. Okey, kamu boleh tengok nisbah tersebut 1:3:10. Okey, saya ulangkan sekali lagi 1:3:10. Okey, ingatkan dalam otak kami. Okey, apa maksudnya? Okey, maksudnya 1 kilogram punya gula, tapi bukan gula putih. Kerana gula putih telah diproses dengan chemical. Okey, itu kuman yang berfaedah mereka tak suka. 3 maksudnya 3 kilogram punya bahan sisa dapur, tapi yang baunya pedas.
Okey, contohnya kami ada sisa cili, ada bawang putih, ada daun basil, lada hitam, daun peria, daun petik dan lain-lain lagi. Okey, lebih banyak jenis lebih baiknya okey, campur sekali. Okey, dan jumlahnya 3 kilogram. Dan 10 maksudnya 10 kilogram punya air. Okey, kami tak boleh gunakan air pipe kerana itu air pipe ada klorin. Unless itu air telah dijemur matahari sebanyak lebih daripada 2 hari. Itu klorin sudah meluap. Okey. Dan kami campurkan semua bahan sekali dan letakkan dalam bekas yang lega. Okey. Kalau kamu hanya ada bekas lut saja, maksudnya itu cahaya matahari boleh masuk ke dalam bekas. Okey, bekas lut perlu ditutup dengan kain. Dalam proses fermentasi tersebut, ini proses fermentasi tak suka cahaya matahari. Okey, macam ni. Okey, jadi kamu boleh tengok semua bahan di sini akan diuraikan oleh kuman berfaedah dalam air tersebut. Kalau yang buat paling baik sekali, tengok ada lapisan putih dan bubble macam ni. Wah, ini maksudnya itu kuman memang aktif menguraikan bahan-bahan di dalam. Okey. Kami biarkan dan bagi dia uraikan dan melalui fermentasi selama 3 bulan. Selepas itu, kami boleh ambil 5 ml campur dengan 1 liter punya air dan sempur pada daun. Dengan bahan-bahan tersebut, kami boleh menghalaukan pelbagai jenis serangga perosak dan kulat perosak pada daun. Tapi, kalau serangga perosak memang merebak dengan serius, dalam proses fermentasi memang tak sempat, kami dah guna tapi belum habis fermentasi lagi, dan itu serangga perosak sudah mari, macam mana kami boleh mengurangkan mereka dengan cepat? Kami juga boleh mengambil cara pencegahan secara organik dan selamat. Kami perlu membacakan gejala-gejala pada tumbuhan, apakah jenis serangga perosak yang makan atau menyerang tumbuhan tersebut. Contohnya, gejala pertama, warna serangga tersebut putih, badannya putih dan terdapat lapisan berlilin atau berkapas. Apakah serangga itu? Saya percaya banyak saudara-saudari pernah jumpa masalah tersebut kan? Ini tengok lapisan putih ini adalah lapisan berlilin. Dia punya protection. Dia boleh melindungi daripada hujan atau air. Dan dia punya warna merah di sini adalah badannya. Serangga tersebut bernama serangga koya. Dia juga ada jenis saudara-saudara yang lain. Bukan sahaja serangga koya, tapi juga ada serangga skala lembut, atau serangga skala keras. Kenapa kerasnya? Dia punya itu lapisan berlilin. Dia juga ada lapisan berlilin. Pada batangnya, tapi sentuhannya macam sangat keras. Itulah skala keras. Kalau sentuhannya amat lembut macam aiskrim, itulah skala lembut. Serangga koya tersebut sering ditemani oleh semut, dan kadang-kala itu tumbuhan juga ada penyakit habu, maksudnya permukaan daun terdapat lapisan tebu. Kenapa ada macam ni? Itu serangga koya suka keluarkan kencing. Dia punya kencing amat manis. Kalau ada semut di sana, semut akan bawa balik kencing yang manis dan menjadi makanan mereka. Kalau tak ada semut, itu kencing akan titik pada daun dan kencing manis tersebut akan menarik banyak tebu atau habuk, dan lama-kelamaan ada lapisan yang tebal di atas daun. Jadi kalau kamu nampak itu tumbuhan ada semut panjat sana, panjat sini, lari sana, lari sini, perlu pergi cari tengok ada serangga koya di atas pokok. Kalau ada, kami perlu take action untuk bunuhkan serangga koya. Dan bukan sahaja serangga koya ada gejala tersebut, tapi juga lalat putih, white fly, lalat putih. Kalau kami tengok daun belakang, dia tengok macam rama-rama kecil, yang berwarna putih. Jadi kalau kami nampak bukan saja serangga koya atau itu lalat putih, kami
boleh gunakan ubat serangga semula jadi jenis minyak. Okey. Itu minyak boleh dibuat daripada minyak galian atau minyak tumbuhan kerana jenis minyak ubat serangga jenis minyak tersebut dia boleh spray kepada serangga dan serangga terkena hidung dan mati akibat kesesakan nafas. Untuk meningkat keberkesanannya, bukan sahaja letakkan itu minyak galian, tapi juga ada minyak oranye formulasi yang terbaru supaya boleh basuhkan lapisan berlilin tersebut dan itu minyak boleh lekat pada badan dengan efektif sekali. Kami boleh tengok video ini. Ini adalah serangga koya pada pokok. Tengok ini. Kami spray ubat serangga jenis minyak. Okey, tengok lapisan perlindungan berlilin sudah keluar. Okey, dan terjejas dengan struktur. Okey, dan akhir sekali itu serangga tersebut mati akibat kesesakan nafas. Okey, before dan after. Okey, inilah memang cara semula jadi untuk gunakan mereka. Kalau terkena kulit macam mana? Tak apa, tak ada masalah. Ini memang boleh buat skin menjadi kilat-kilat dan cantik sekali juga. Okey, perhatian semasa gunakan ubat serangga semula jadi jenis minyak. Okey, satu, goncangkan botol okey sebelum guna supaya gantungannya boleh dicampur dengan sepenuhnya. Yang kedua sekali, sembuhkan pada serangga proses sehingga basah. Contohnya kami tengok ada serangga koya di atas pokok tersebut. Kami perlu spray, tengok itu nozzle dan aim cun-cun pada serangga koya. Dan spray kepadanya supaya itu air boleh basuhkan lapisan berlilingnya. Ketiga, jika sembuhkan pada buahnya, pastikan pokok disiram dengan air yang cukup. Yang keempat, untuk pencegahan awal, sembuh seminggu sekali. Kalau keadaan serius, boleh sembuh seminggu kedua kali. Kerana kalau kami dapat cari, ada telur yang sembunyi pada ibu serangga koya. Ini adalah telurnya. Dan semasa keluar telurnya, ada anak-anak keluar. Tengok. Jadi mungkin kami spray sekali saja, kami hanya bunuhkan ibunya sahaja. Kami spray kedua kali supaya itu air boleh terkena anak-anaknya. Itulah perhatian kami yang perlu ambilnya. Gejala kedua, kami mendapati ada lubang pada daun. Contohnya macam ni, tengok. Oh, ada lubang. Itu daun dimakan oleh ulat tersebut. Dan ada satu lagi, dia ada tahi. Dia keluarkan tahi yang banyak di sekeliling. Tengok, dia suka keluarkan tahi. Ini merupakan ulat berluncas atau ulat pemakan daun. Gejala ketiga, terdapat bintik kuning atau putih pada permukaan daun. Tapi kalau kami tengok daun belakangnya, ada itu bintik merah bergerak pada belakang daun. Tengok di sini ada bintik kuning, putih. Kerana itu jus daunnya telah diserap oleh serangga tersebut. Dan tengok daun belakangnya ada bintik merah yang bergerak sana dan sini saja. Kadang-kadang yang serius juga ada spider web pada pertumbuhannya. Ini adalah serangga hama daun. Tengok dia punya saiz sangat kecil saja. Ini merupakan saiz 5 sen. 60 hama daun baru boleh jadikan 1 5 sen. Memang kecil saja. Kalau kami nampak gejala tersebut ada lubang dan ada bintik merah pada belakang daun, kami boleh gunakan ubat serangga semula jadi jenis neem. Itulah minyak neem. Minyak neem tersebut dapat dari pokok neem. Tengok dia punya ada biji dan dia press dia dan keluarkan minyaknya. Itu minyak tersebut mengandungi kandungan yang boleh bunuhkan serangga perosak. Kalau kami spray pada tumbuhan tersebut, serangga perosak tidak selera makan dan diganggu hormon tumbuh serangnya. Tengok kedua-dua gejala tersebut. Bukan saja dalam ada minyak neem, tapi juga ditambah dengan minyak neem, minyak
biji Fabergé. Okey. Tengok video ini. Okey. Ini merupakan hama daun yang bergerak. Okey. Selepas spraying tersebut, okey, dia sudah boleh mati kerana dia tak selera makan. Okey. Ini ular kutela. Kami spray pada ular tersebut dan ular tersebut juga boleh mati. Okey. Perhatian, okey, ini adalah perhatian semasa gunakan ubat serangga semula jadi jenis NEEM. Satu, goncangkan botol sebelum guna supaya kandungannya boleh dicampur dengan sepenuhnya. Sama juga. Kedua, sembuh pada daun belakang dan tanah pada waktu senja. Okey, contohnya kami nampak ada itu bintik merah. Okey, kami spray pada belakang daun dan juga spray pada pangkal pokok. Kenapa? Kerana itu kadang-kadang ular-ular tersebut, okey, akan sembunyi pada dalam tanah juga. Okey, jadi kami perlu spray pada tanah supaya itu ubat boleh diserap dalam tanah. Pencegahan awal kami boleh sembuhkan seminggu sekali. Kalau keadaan serius kami boleh sembuhkan seminggu 2 kali. Terutamanya pokok itu telah diserang oleh hama. Kerana itu hama, dia memang membiak dengan cepat. 1 minggu dia sudah boleh keluarkan telur 2 kali. Jadi kami perlu sembuhkan seminggu 2 kali kalau dia punya keadaan sangat serius. Gejala keempat, kalau ada kutu pada daun atau daun menjadi kerinting, contohnya, tengok inilah gejalanya. Dia ada macam kutu hitam pada daun atau kutu kuning pada belakang daun, itulah panggil kutu afid. Okey. Itu kutu afid saya boleh berkongsi kepada saudara-saudari, kutu afid memang membiak dengan cepat juga. Dia boleh membiak dengan telur, dia juga boleh membiak dengan klon sendiri. Apa maksudnya? Kalau itu keadaan memang tak ada makanan dan itu suhu temperature tak sesuai dengan kutu afid, dia boleh membiak tanpa telur dan keluarkan terus daripada ibu afid tersebut. 1 hari boleh keluarkan afid yang sama. Okey, 10 afid yang sama. Contohnya hari ini mungkin saya adalah afid. Okey, Cikgu Hans adalah afid. Hari ini ada 1 Cikgu Hans, hari esok ada 10 Cikgu Hans yang sama. Itulah macam mana dia membiak. Okey? Dan dia juga boleh kencing, keluarkan kencing yang manis. Jadi, itu kutu afid juga sering ditemani oleh semut dan itu pokok juga ada penyakit habuk, iaitu permukaan daun terdapat lapisan debu. Jadi, kalau kami nampak gejala tersebut, kami boleh gunakan ubat serangga semula jadi jenis sabun. Okey? Kerana memang itu serangga boleh mati akibat kekeringan badan. Saya tak tahu saudara-saudari pernah cuci muka dengan sabunkah? Okey. Kalau kami cuci muka dengan sabun, apakah rasa kulit kami? Rasa sangat kering, sangat ketat, okey? Dan masam menjadi muda. Okey? Tapi untuk serangga tersebut, mereka kulit sangat nipis sahaja. Okey? Dan kami spray kepada mereka, itu sabun akan serapkan air dalam kulit mereka. Okey, itulah punca macam mana serangga mati. Okey, dan mengikut kajian kami, kalau kami gunakan minyak biji kapas dan minyak kelapa diproses menjadi sabun, itulah keberkesanan yang tinggi untuk membunuhkan serangga perosak tersebut. Okey, ini merupakan videonya. Kami buat eksperimen. Okey, itu sabun peliputi dia punya badan dan tengok dia sudah bertukar warna dan akhirnya dia boleh kering. Okey, itulah cara buat dia mati. Perhatian semasa kami menggunakan ubat serangga semula jadi jenis sabun. Okey, kami perlu goncangkan botol sebelum guna supaya kandungannya boleh dicampur dengan sepenuhnya, sama juga. Dan
ini kami perlu sembuhkan pada serangga perosak sehingga basah. Contohnya kami nampak serangga perosak di belakang daun, kami perlu spray sengam-ngam cun-cun pada serangga perosak tersebut. Okey. Dan untuk pencegahan awal kami perlu sembuhkan seminggu sekali, dan kalau keadaan serius kami boleh sembuh seminggu 2 kali. Kerja 5, saya percaya banyak saudara-saudari dan kawan-kawan nampak haiwan ini, iaitu siput. Okey. Siput, tengok dia ada dia punya organ, ada lapisan mukosa di sini. Maksudnya semasa dia jalan, dia akan tinggalkan lapisan basah di belakangnya. Okey. Itulah punca dia boleh mati kerana kami letakkan bahan ini, iaitu ubat serangga semula jadi jenis sisa camellia. Itu sisa camellia diambil daripada camellia seeds dan kami jemurkannya. Dapatkan minyaknya, itu minyak sangat sihat untuk badan kami, dan dia punya sisa boleh bunuhkan siput. Okey, ini merupakan eksperimen. Okey, kami letakkan sisa camellia dan itu siput melaluinya, okey, dan terkena sisa camellia tersebut, okey, dan menjadi kerinting. Okey, dan kekeringan. Ini siput yang suka sembunyi di dalam tanah. Tengok dia juga boleh mati terkena bahan tersebut. Gejala ke-6, kalau itu daun kuning tidak teratur dan kami mendapati ada tumor di akar, itulah nematod. Tengok kami keluarkan akarnya, akar ada macam bengkak atau ada tumor pada akar. Kalau pada itu pokok, kami boleh tengok dia punya daun ada sebahagiannya masih hijau dan sihat, tapi ada sebahagiannya itu daun kuning dan tidak teratur. Okey, sana ada kuning juga, sini ada kuning juga, sana ada kuning juga. Okey, itulah nematod yang makan dia punya akar. Jadi kalau kami nampak gejala tersebut, kami boleh gunakan sisa neem untuk punahkan mereka. Tadi kami ada cakap, okey, ada biji neem yang diproses dan dipres menjadi minyak neem. Dia punya sisa boleh letakkan di atas lantai atau dalam tanah menjadi ubat untuk bunuhkan nematod tersebut. Tengok, inilah eksperimen kami. Kami letakkan dalam tanah dan kami galikan tanah dan ini dalam mikroskop. Okey, dia boleh bunuhkan nematod tersebut. Okey. Jadi untuk menggunakan sisa neem tersebut, kami boleh campur dengan tanah untuk mencegah nematod. 1 gram sehingga 2 gram punya sisa neem campur dengan 1 liter punya tanah. Okey. Kesimpulannya, okey, kami boleh mengurangkan penggunaan racun kimia demi kesihatan pengguna dan ahli keluarga. Kami boleh elakkan persekitaran menjadi terlalu lembap supaya tumbuhan tidak mudah reput. Kami boleh tinggikan peletakan basuh bunga, kami boleh gunakan tanah yang baik pengairan dan pengudaraannya, terutamanya di Malaysia, mengembur baja cecair kalsium dan magnesium terhadap tumbuhan dan memangkas tumbuhan secara tetap untuk menyingkirkan bahagian yang sakit. Selepas itu, sembuhkan bahan pemulih tumbuhan. Kalau kami nak gunakan ubat serangga semula jadi, okey, kami perlu mengikut gejala tumbuhan masing-masing dan gunakan ubat yang betul. Contohnya, kami boleh buat DIY enzim 1310 sendiri, atau kamu boleh gunakan ubat serangga jenis minyak, jenis neem, jenis sabun, jenis camellia, jenis sisa neem. Okeylah, inilah bahan yang kami boleh perkenalkan kepada saudara-saudari. Okey, di mana kami dapat beli? Kami boleh beli dari kedai nursery atau kebun bunga yang berdekatan, atau pasar raya seperti Tesco, Homepro, Aeon Big, Econ Safe, Aeon, Ace Hardware, atau platform beli belah dalam talian. Okey, kalau saudara-saudari memang ada bermasalah dengan tumbuhan, okey, tak tahu apakah jenis serangga perosak tersebut atau kulat tersebut atau apa masalah tersebut, boleh letakkan mesej di Facebook Hijauan Baba. Okey, saya cadangkan saudara-saudari boleh tangkap gambar yang dekat, contohnya ini tumbuhan yang bermasalah,
tangkap gambar yang dekat, okey, dan yang jauh juga supaya kami dapat informasi yang sepenuhnya dan memberi jetangan yang betul. Okey, dan akhir sekali kami nak berkongsi dengan saudara-saudari. Okey, saudara-saudari tahukah di Malaysia memang ada satu grup nursery yang tidak gunakan racun kimia untuk menjaga kebun mereka. Tadi kami ada memperkenalkan cara-cara menjaga pokok bunga secara mesra alam. Sini di Malaysia ada banyak nursery sudah menjaga kebun mereka secara mesra alam, iaitu eco nursery atau nursery mesra alam. Okey, nursery saya tidak disembur racun kimia. Mereka memang sangat serius, okey, kerana mereka nak protect consumer mereka. Mereka tak boleh guna racun kimia, tak boleh guna racun kulat, tak boleh guna racun rumpai, semua tak boleh guna. Jadi mereka mengambil lebih banyak tenaga dan masa lagi untuk menjaga kebun mereka. Okey, untuk mereka yang telah menjaga dengan cara yang tersebut, mereka telah disertifai atau disahkan oleh pihak ketiga menjadi eco nursery. Okey, mereka dapatkan sijil tersebut. Nah, tengok ini, mereka cakap, we are committed to protecting the earth and saving the earth, environment and health of our customers, staff and children. Thus, we ensure you this nursery does not use chemical pesticide. Okay, jadi sini, jadi sekarang memang sudah ada 30 lebih eco nursery di Malaysia. Okay, kalau memang saudara-saudari nak cari eco nursery yang tidak gunakan racun kimia, boleh carikan senarai daripada laman web Baba atau boleh scan QR code ini dapatkan senarai. Okey, jadi saya mengiru kepada saudara-saudari sokonglah eco nursery di Malaysia. Okey, terima kasih. Saudara-saudari boleh imbaskan QR code ini untuk muat turun slide PPT hari ini. Terima kasih. Thank you. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hans atas kesudian memberi perkongsian ilmu pada malam ini. Wah, jadi tadi para hadirin, para peserta ada catat tak itu gejala-gejala yang akan dijumpai, mungkin akan dijumpai di kebun-kebun anda. Okey, betulnya. Jadi sekarang kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya Cikgu Hans, boleh tulis dekat komen ataupun dekat di Zoom sana, boleh tulis dekat chat. Okey, di sini I ada satu soalan tanya Cikgu Hans lah. Jadi biasanya semasa kami ada masalah perosakan, kami akan pergi ke itu agriculture shop ke itu nursery. Kami akan tanya saja, I ada masalah macam ni, apa barang yang boleh saya guna. Dan kalau itu staff sana lah, dia memperkenalkan saya sebarang produk. Macam mana I boleh bezakan adakah itu racun perosak adalah guna bahan yang selamat ataupun sebenarnya itu adalah kimia yang mungkin berbahaya terhadap saya. Okay. Macam mana kita bezakan? Okey, saya boleh catatkan kepada saudara-saudari, itu memang di agri shop atau di nursery, kebiasaannya itu pekerja mereka telah diberitahu produk ini adalah mesra alam atau tidak. Okey, kalau memang itulah beracun, mereka akan beritahu ini memanglah beracun. Mereka tak beritahu, oh ini produk ini beracun, tapi beritahu kamu, oh ini mesra alam. Tidak, macam ini. Tapi kalau saudara-saudari memang nak bacakan sendiri, okey, saya boleh cadangkan carikan produk yang ada organic certified atau disahkan organik. Okey, jadi pada produk, atas produk ada logo organik, okey, atau logo pengesahan organik, okey. Jadi boleh carikan logo tersebut dan kebanyakan mereka adalah mesra alam dan boleh digunakan dengan lega hati. Okey, itulah saya boleh cadangkan.
Okey. Kemudian tadi, okey, yang ini kita boleh macam mana kita boleh bezakan itu, adakah bahan yang kita beli adalah selamat. Ya, Dan ada betul. satu lagi soalan. Tadi Cikgu Hans ada bagi tahu, kita kena pastikan kita tanah yang kita guna adalah bagus. Dia boleh menyingkirkan air yang berlebihan dengan cepat. Ya, Macam betul. mana kita boleh pastikan itu tanah yang kita beli adalah bagus dan boleh menyingkirkan air yang berlebihan. Okey, okey. Jadi, kalau kami tanam jadi kalau kami tanam itu, letakkan tanah dalam pot, dalam pasu bunga. Hmm? Kami letakkan tanah. Kalau tanah itu dia boleh salurkan air berlebihan dengan cepat, kami letakkan air, okey, dan air boleh keluarkan dari bawah pasu dalam beberapa minit, okey, dalam 10 minit atau 20 minit, okey, itulah consider good soil juga, okey. Jadi kalau itu contohnya itu tanah kuning, kalau kami letakkan air, itu air dah boleh keluar daripada bawah pasu. Oh, itu tak boleh. Itu memang akan menjadi rebut lama kelamaan. Okey. Kalau itu tanah bukan letak dalam pot, tapi itu tanah atas ladang. Okey. Okey, atas ladang. Okey, kami boleh kalikan satu lubang yang besar, okey, yang sedalam satu kaki, okey. Dan kami letakkan air, okey. Tengok dalam 1 jam itu air masih ada di dalam lubang kah? Kalau tak ada, maksudnya itu air boleh salurkan dengan cepat. Kalau masih ada lagi, maksudnya itu tanah tersebut mungkin tak boleh salurkan air berlebihan dengan cepat. Okey, itulah saya cadangkan. Oh, jadi selepas kita beli tanah, kita boleh buat eksperimen sendirilah. Ya, betul, betul. Okey, Betul jadi memangnya. okey, jadi sebagai gardener bukan saja tanam, boleh Hmm. jalankan eksperimen juga. Ya, betul, Okey, betul. jadi dari Facebook sini ada Basa. Dia Mhm. dia tanya, siput pakai garam, okey tak? Oh, siput pakai garam, dia boleh menjadikan siput tak suka persekitaran tersebut, dan mungkin kalau kamu letakkan garam yang tinggi, okey, dia akan sembunyi dalam shell sendiri sahaja. Okey, tapi dia tunggu sehingga itu garam sudah dibasuh atau sudah okey, okey, dia akan keluar lagi. Okey, itu memang bukan cara direct untuk bunuhkan siput. Okey, dan letakkan itu garam pada tanah. Kalau itu tanah ada banyak siput, dan letakkan itu garam pada tanah, itu tanah tidak baik juga. Okey, tidak baik pada tumbuhan juga. Oh, okey. Okey, dan ada satu soalan, Safi, Safi ada tanya, boleh share slide tak? Safi, you hanya guna you punya phone, imbaskan kod QR ini, you akan dapatkan slide yang tadi Cikgu Hans yang Ya, sharekan. ya, betul-betul. Dan Scan QR code ini saja. dan ada satu soalan yang Rohani Musa. Saya ada pokok nim. Boleh ke letak daun nim terus dalam tanah untuk basmi gejala? Ini saya tak tahu baca lah. Nematod. Okey, saya tahu. Okey. Memangnya itu kalau saudara-saudari ada pokok nim sendiri, okey, itu daun nim. Kamu boleh terus hancurkan, okey, dan tanam dalam tanah. Itulah boleh bunuhkan nematod. Okey, basmikan gejala nematod dalam tanah. Ini memang boleh, tapi dia punya itu effectiveness memang singkat saja. Okey, memang singkat saja. Yang banyak yang itu kandungan pembunuhan serangga perosak yang banyak sekali adalah pada bijinya. Okey,
pada bijinya. Okey, jadi itulah biji. Kalau memang ada biji, kamu boleh dapatkan minyaknya dan sisanya boleh letakkan dalam tanah juga. Oh, jadi memang Malaysia boleh tanam pokok ni ke? Dan Dan boleh Malaysia dapat buah? memang Oh, ada banyak orang tanam pokok nim di Malaysia, memang ada. Tapi uh, itu cuaca di sini memang beza daripada India. Kalau tanam pokok nim di sini, okey, itu daun boleh tumbuh dengan banyak, tapi dia punya buah adalah sangat sikit saja. Okey, kalau tanam di India, buah sangat banyak, tapi dia punya daun sikit sedikit. Ha. oh. Itulah Jadi bezanya lah. jadi di India dia guna buah, di Malaysia kita boleh guna daun lah. Ya betul lah, betul lah. Okey, dan sini ada Ida Wati, dia ada tanya, Cikgu Han, saya nak tanya, kalau kita letak bahan-bahan lebihan dapur seperti kulit bawang dan kulit telur dan kita tanam dalam pasu, ada efek-efek pada akar pokok tak? Contoh akan menyebabkan semut ke atau ada apa kesan-kesan lain tak? Kalau kami terus tanamkan sisa dapur dalam tanah, saya catangkan perlu biarkan selama sekurang-kurangnya sebulan supaya dia punya bahan boleh diuraikan sepenuhnya, okey, dalam tanah. Kalau tidak, dalam proses penguraiannya itu proses boleh saya tak patut cakap bakar, tapi dia boleh melukakan akar tumbuhan. Okey, dia tak baik untuk akar tumbuhan. Okey, jadi perlu diberikan sekurang-kurangnya sebulan untuk diuraikan sepenuhnya. Okey. Jadi kalau dia tak dia letak terus dalam pokok, ada side effect tak? Ataupun okey punya? Maksudnya itu pokok sudah ditanam kah? Maksud itu pokok sudah ditanam dalam tanah dan dia terus taburkan. Ya, dia terus tanam itu sisa dapur ke dalam itu tanah. Memang ada efeknya, memang ada side effect punya. Okey. Jadi kalau ada masa lagi, okey, pada bulan depan, okey, kalau ada masa saya akan mengajar macam mana boleh gunakan sisa dapur tersebut menjadi enzim, menjadi kompos, menjadi baja, okey, dan lain-lain, okey. Dan melalui proses ini dia punya nutrien boleh diuraikan dengan sepenuhnya dan itulah lebih baik kepada tumbuhan. Okey. Okey. Jadi para peserta ingat tekan itu follow dan like itu Facebook. Kami punya Facebook Hijauan Baba untuk dapatkan informasi yang terkini ya. Itu bulan depan biasanya minggu ke-3 atau ke-4 kami akan buat satu kos macam ni lagi dan berkongsi kepada saudara-saudari. Okay? Jadi kos yang seterus mungkin adalah cara-cara untuk membuat kompos sendiri lah. Ya memanglah baja dan komposer semuanya. Okay. Okay. Kemudian Fenija Jin, dia ada tanya, can you recommend types of fertilizer so that I can grow my baby spinach more greener? My baby spinach look unhealthy. Jadi Fenija, you can send your plants condition picture to our Facebook so that our team they can recognize what is happened to your plants so that we can diagnose what is the condition and then give you a better suggestion on how to let your baby spinach to grow healthier. Okay, so dan ada satu lagi soalan adalah racun dari Zam Gombak Ismail. Racun organik yang sesuai untuk pokok cili. Apa yang boleh digunakan? Okey, kerana itu pokok cili memang susah ditanam
dia boleh menarik lalat putih, dia boleh menarik kutu trip, dia boleh menarik ular beluncas, dia boleh menarik hama. Tadi kami cakap itu hama daun. Okey, jadi memang banyak perosa. Okey, jadi saya rasa itu saudara boleh tangkap gambar, okey, tangkap gambar pokok cili dan mesej kepada kami punya Facebook Hijauan Baba. Nah, kami tengok apakah jenis serangga tersebut yang menyerang pokok cili anda, okey, dan kami berikan cadangan yang betul. Okey, macam mana boleh kurangkan serangga tersebut. Okey. Ataupun anda you boleh cek tengok tadi ada 4 gejala Cikgu Hans yang bagi tahu kan tengok yang mana satu gejala yang berlaku di atas itu pokok cili. Okey, di Zoom sini Tuan Saiful Apli dia ada tanya, bahagian pangkal akar saya rosak bila saya tarik. Wah, ada ulat yang keluar. Serangga perosak apa tu yang ubat yang sesuai? Okey, mungkin ada dua situasi untuk masalah ini. Yang situasi pertama, okey, mungkin itu bahagian pangkal telah diserang oleh kulat atau kuman yang buruk. Okey, dan dan itu akan menjadi reput. Bila dia jadi reput, dia akan menarik ulat-ulat pergi makannya. Okey. Jadi itulah prosesnya. Okey. Jadi untuk situasi pertama tersebut, kami recommend okey, boleh sembuhkan. Tadi kami ada cakap bahan pemulih tumbuhan iaitu organik plastik. Kamu boleh sembuhkan itu dan boleh meningkatkan daya upaya pertahanan tumbuhan. Okey, itulah cara pertama. Yang kedua, itu situasi mungkin ada gejala keenam iaitu nematod. Tadi kami ada cakap dia itu akan menjadi bengkak dan ada itu ulat makan dia punya akar. Jadi kami boleh gunakan sisa neem, okey, untuk kurangkan ulat-ulat yang makan akar anda. Okey, tapi saya tak nampak itu gambar akar anda. Jadi saudara juga boleh hantarkan gambar anda ke Baba Hijauan Hijauan Baba Facebook. Okey, kami boleh berikan cadangan yang sesuai. Okay. Wah, I bimbang next round kita punya bankir online yang semua peserta akan sediakan semua gambar-gambar. Betul. Dan send pada semasa Cikgu Hans dekat sini. Okey, sebab para peserta kita kamu tak payah tunggu sampai Cikgu Hans dekat sini baru send gambar dekat kita. Jadi bila-bila masa saja kalau ada apa-apa masalah dekat itu pokok-pokok ataupun tanaman, boleh tangkap gambar dan send ke hijauan Baba. Okey, dan kemudian kita move ke Sazlinda punya soalan. Lalat putih juga dikenali dengan benah putih ke? Untuk elakkan benah putih, boleh sembuh sebelum benah putih menyerang? Okey, itu lalat putih berbeza. Untuk dalam pengetahuan saya lah, itu lalat putih memang berbeza daripada itu benah putih. Okey, lalat putih adalah sering berlaku pada cili, pokok terong macam ni, atau itu pokok tembikai dan honeydew, semua pokok macam ni. Tapi benah putih sering berlaku pada itu sawah padi. Sawah padi. Dia punya kedua-dua dia punya itu struktur badan adalah berbeza. Tapi saya rasa Puan Sazlina menghadapi lalat putih. Okey. Masalah lalat putih. Untuk masalah lalat putih, okey. Kerana dia badan juga ada berlilin juga, kamu boleh gunakan ubat serangga jenis minyak atau boleh gunakan ubat serangga jenis sabun juga, okey, untuk mengurangkan lalat putih. Itulah saya boleh cadangkan. Okey, jadi harap soalan-soalan yang dinyatakan
Cikgu Hans ada bagi jawapan yang bagus untuk para hadirin. Jadi seterusnya kalau para hadirin ada apa sebarang pertanyaan, bila-bila masa masih boleh PM kami. Jadi semoga para peserta bermanfaat dari seminar malam ini dan juga boleh menikmati keseronokan menanam dengan lebih rileks. Okey. Jadi para hadirin boleh like dan follow hijauan Baba untuk mendapatkan maklumat yang terkini tentang aktiviti yang akan datang lagi ya. Jadi dan next month minggu ketiga atau keempat kami akan ada buat pengkil perkebunan lagi, okey. Jadi semua orang boleh tengok hijauan Baba Facebook, okey. Follow up aktiviti kami. Okay, thank you. Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Dan juga mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa atau terlanjur bicara sepanjang mengendari seminar tadi ya. Jadi kita jumpa lagi pada next month bulan Julai ya. Okey, bye-bye. Selamat malam. Bye-bye. Selamat malam.